Semua orang ni, mufti ke, tok syekh besar ke, siapa, dedah pada dosa dan salah dan silap, betul dan salah. Yang sentiasa betul dalam penentuan agama siapa? Nabi SAW. Petua mufti ke, petua ustaz ke, tok syekh mungkin betul, mungkin salah, tapi apa yang Nabi tunjuk semuanya betul. Dan ada keberkatan pada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang saya teringat, saya cerita, satu orang family terkenal, dia mari jumpa saya di Mekah. Dia mengadu pada saya, sekarang tuan-tuan orang nak pergi haji. Haji ni ada dua. Ada orang kata, apa Dr. Mazhar tidak tahu pergi, habislah kota orang. Hak kota tabung haji tu dia tak ada kaitan, itu kota kerajaan yang Saudi bagi, dan saya rasa kerajaan pun ambil tak habis. Kalau dia ambil habis, ramai lagi boleh pergi. Sebab yang tu dia nak kena bagi subsidi. Hak depa duk pi ni, lala tu minta lala tu dapat tu, hak berbayar. Saya ni pergi sebagai penasihat haji kepada pihak yang lain. Kalau tidak saya pun tak mampu nak bayar tu. Hak tu memang mahal lah. Dia pergi 200,000 satu kepala, 250,000, 160,000. Yang pergi family tu memang millions lah. Tapi orang Melayu ramai ada duit kan. Tak apalah, pergi package mahal ni, satu orang ni, dia cerita kat saya, pada hari Arafah dia dengar kita duk kuliah, doa afdalu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Tapi dia pergi dengan package dia tu, dia kata nak doa tak boleh. Nabi ni pada hari Arafah, Nabi ni dia solat Zuhur dan Asar jamak dan qasar. Sebagai orang dia tak mau nak, dia kata tak boleh nak qasar sebab kita tak musafir kan? Nabi qasar, dia sebahagian daripada nusuk seperti yang ditarjihkan oleh ramai para ulama. Sebahagian daripada amalan haji tu dia qasarkan sembahyang dan dia jamak pada hari Arafah. Dia khutbah, kemudian dia salat. Kita ikut dia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu dia buat apa? Dia doa. Nabi berdoa. Tu dah doa yang paling afdal. Sehingga Nabi ni berdoa. Dalam hadis cerita jatuh tali unta, Nabi ambil dengan satu tangan lagi tak turun, duk berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Dia cerita dia itu tak boleh nak berdoa. Ustaz tu buat zikir macam-macam. Bunyi zikir dalam khemah depa tu macam-macam bunyi. Lepas satu zikir, lepas satu zikir. Saya pernah khemah kita tak lah, dengar khemah sebelah. Bayangkanlah ayahmu, isteriku. Oh, dia buat dengan mendeklamasikan puisi semua ada lah. Supaya nak bagi jemaah dia teriak, menangis. Sebab apa? Sebab sebagian orang dia tak berpada dengan contoh Nabi itu. Dia anggap this is my product, because this is my travel agency. So if you follow my travel agency, I have my own product. Aku ada produk aku sendiri. Produk aku ni lain. Kalau hampa, supaya hampa balik cerita, yang ni style kami. Tak payahlah dia buat produk-produk. Semua orang yang ni pula akan cari doa apa, yang ni pula akan. Sebab itu susah apabila kita mengada-adakan apabila apa yang Nabi tak adakan. Padahal kalau dia diam, suruh jamaah dia berdoa, tempat Allah Ta'ala nak terima doa. Dia kata sampai dia duduk dalam khemah tu tak tahu, kata bila lah nak berhenti, nak doa pun terganggu, kuat sangat, nak keluar panas. Tapi bila hujung-hujung boleh keluar sebenarnya kan. Saya nak ceritanya, doa ni rugilah, saya kata rugilah. Yalah, dia kata dia doa lah juga, terganggu lah dia kata. Sedangkan orang daripada Zuhur sampai Maghrib dah doa, banyak hajat doa. Sebab tu mudah-mudahan orang yang pergi haji tu dia pergi lagi, dia doa, dia nak pergi, Allah bagi, dia bagi.
Doa. Tapi bila kita nak buat hak kita punya sendiri, kita terlepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila baca hadis-hadis Nabi, yang terbaik di dalam agama ni, just you follow the steps of our prophet. Follow the way of our prophet. Khususnya di dalam cara beribadah, cara salat, cara berdoa. Semua orang doa punya kuat. Dulu ada masa tahajud, buat semayang malam, kat doa ramai-ramai, satu kampung boleh dengar ni teriak. Menangis. Di Perlis tuan-tuan mungkin tak ada pengalaman. Saya di Penang cukup tahu. Malam ni kita qiyamul lail, menjerit satu kampung 3 pagi. Nabi kata arbi'u ala anfusikum. Innakum la tad'u asam wala ghaibah. Kamu, kesian kat diri kamu, Nabi kata. Kamu bukan doa pada yang pekak dan yang tak ada. Bila sahabat kuatkan doa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doa pada Tuhan kamu dalam tadarru', rendah diri dan memperlahankan suara. Follow jalan Nabi. Sebab yang nak terima bukan ustaz, bukan mufti. Yang nak terima doa kita siapa? Allah. Adabnya telah ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Ada saya huraikan detail banyak siri, tuan-tuan boleh follow pagi-pagi insya-Allah. Kita sambung semula. Maka mengikut seperti mana yang menjadi petunjuk Nabi itu adalah merupakan yang terbaik di dalam beragama. Hal lain tak apa ya. Agama bagi ruang. Nak naik kereta ke, nak naik motor ke, nak naik lori ke, tak apa. Itu urusan hidup di dunia. Setengah orang dia tak faham, habis itu kena nak ikut Nabi ya. Hampa naik unta je lah. Dia main-main. Duka cita yang main-main tu, dulu masa dia cakap pasal hudud, dia kata kalau orang kata siapa nak hudud balik pada zaman unta, dia kata jadi kafir, murtad. Tapi sekarang bila orang kata solat ikut cara Nabi, solat lebih banyak dalil lah. Tak boleh dibandingkan hudud dengan satu ayat. Walaupun semuanya penting, dalam ayat potong tangan yang satu tu jadi kafir, yang ni boleh pula dia kata nak ikut macam tu, tu sodok nak kereta main masjid. Dulu dia kafir kan. Sebab itu sekarang boleh pula main-main dengan sembahyang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada mengamalkan amalan Nabi itu kebaikan, kerana Allah yang akan terima. Saya sebut sikit lah pasal saya balik haji, saya cerita haji. Kita bila kita ikut sunnah, saya kata kita akan lapang dada kita. Sebab kita tahu punca dia. Pasal apa aku buat macam ni? Demikian adalah hadis Nabi buat. Semua orang ni, mufti ke, tok syekh besar ke, siapa, terdedah pada dosa dan salah dan silap. Betul dan salah. Yang sentiasa betul dalam penentuan agama, siapa? Nabi SAW. Petua mufti ke, petua ustaz ke, tok syekh mungkin betul, mungkin salah. Tapi apa yang Nabi tunjuk, semuanya betul. Dan ada keberkatan pada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Saya tunjuk contoh. Dalam haji, lepas daripada Arafah, pergi ke mana? Ke Muzdalifah. Ke Muzdalifah. Nabi dia pergi ke Muzdalifah, dia tidur di Muzdalifah. Wajib tidur di Muzdalifah pada qaul yang sahih di kalangan para ulama. Tidur di Muzdalifah. Baginda tidur sampai sana, baginda sembahyang maghrib dan isya jamak dan qasar. Kemudian baginda tidur. Tak ada malam tu baginda duk buat tahlil qur'an roh pada, tak ada. Tak ada juga kot nak buat di riwayat Nabi lepas tu buat semayang-semayang apa ke, tak ada. Baginda tidur. Kemudian baginda bangun untuk solat fajar. Kemudian baginda berdoa. Selepas solat fajar tu baginda doa lagi. Baginda berdiri berdoa, angkat tangan sehingga matahari terbit. Sunnah.
Ada orang, memang benar Nabi ada bagi kelonggaran pada wanita-wanita yang lemah. Dalam riwayat Asma binti Abu Bakar, Ummu Salamah dan selain daripadanya. Tapi ada orang dia bayak mahal-mahal pi, dia tak duduk Muzdalifah. Pi dia tak lalu sudah lah. Ada ulama kata lalu pun cukup lah. Kita bayak mahal nak pergi, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Seboleh mungkin kita nak ikut the steps of our Prophet in haji. Dia pergi lalu habis. Kalau nak ikut tu, pergi sekejap duduk di Arafah apa? Boleh ya. Yang penting masuk dalam Arafah. Menurut mazhab Syafi'i, ada mazhab belah siang, ada mazhab belah malam, seperti mazhab Malik. Yang lain tu nak pergi cari sunnah, hak mana Nabi tak tekankan sangat, sampai hak tak ada pun, Nabi tak pernah buat pun, bubuh capal tak kepala lah apa semua. Hak yang ni haji Nabi. Yang ni dia tak kita buat sekadar ada tak rasa apa, lintas dengan bah duduk sah balik habis. Ambil syarat. Saya kata memang ada qaul. Macam kita nak semayang, kita semayang zuhur, kalau nak ambil lah di atas qaul boleh. Sujud tak baca apa pun boleh. Sujud angkat bagi ada tamak nina. Rokok tak baca apa boleh. Yang wajib takbir, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah tak mau baca surah, turis rokok boleh tak? Rokok tak baca apa, Allahu Akbar semua mau tak baca i'tidal, sah. Kalau menurut kaedah sekurang-kurangnya solat di segi fuqaha, sebahagian fuqaha sah. Yang penting dia baca tasyahud, dia selawat, lepas tu dia bagi salam, dia tak cukup. Macam tu kita bila pergi. Padahal hal-hal ini di kalangan haji ini ada bab yang sebagai ulama tidak serius, keras supaya kita tidak meninggalkannya. Tapi mereka tak mau buat. Ada pakej saya tu, pakej orang semua ada duit lah, hak mahal-mahal kan, hak suku juta, hak 200 ribu. Saya ingat pada satu hamba Allah di kalangan Yaman, bila lapik, kami sampai lambat sikit, lapik di Muzdalifah tu, lapik tepi apa, gigi jalan tu tidur. Kita ada 400 orang, kita tidur sudah. Lapik tidur. Dia kata pada saya, satu hamba Allah, Datuk pun nak tidur lah. Kita tidur. Kita tidur tepi ni, tengok bah apa duduk lalu tidur. Dia tidur. Dia pun orang berada. Lepas bangkit besok, dia follow apa yang kita. Dia kata saya semalam merasa betul-betul macam homeless tu. Saya rasa macam insaf lah. Macam mana homeless. Dia siap beritahu, kalau saya nak mai pergi haji ni tahun depan, nak bawa lagi family dan yang lain, jangan skip tidur di sini ni. Memang tak ada skip lah, kita tak skip lah Muzdalifah lah. Tapi maksudnya dalam semua banyak tu ada episod-episod haji dan amalan-amalan yang lain yang kadang-kadang mengubah manusia. Dan saya ingat satu benda yang dia kata, bila dia tengok orang duk tawaf ramai, orang Pakistan, India, kadang-kadang biasalah, mai susah dari Afrika apa. Dia kata susah, miskin dia orang ni, dia tengok. Tapi dia kata, Datuk, saya bila tawaf saya teringat, kalau Allah benar jadikan saya dapat masuk syurga, depa-depa ni lah kawan saya, bukan nak duk menega sekali dengan saya, nak duk mesyuarat dengan saya. Dia lah kata, saya pun tak tahu lah dia menega dengan siapa kan. Tapi maksudnya keinsafan Allah jadikan di dalam ibadah ni. Kerana orang pergi haji rugi pasal dia duk cari petua, duk pergi cari tak mana ni ayat hujan hak turun, pancuk ayat mai Nabi doa, hak tempat Nabi bagi tahu betul-betul dia tak bagi perhatian.
Nabi bila naik sofa menghadap ke Kaabah, angkat tangan, doa. Naik ke Marwah, angkat tangan, doa. Masa sa'i, dia tiba pusing-pusing, dia tak doa. Dia duduk pergi cari petua, tang mana tempat-tempat hak ajaib sikit, tang mana kot ada masjid jin yang boleh dapat buat balik apa-apa. All this superstitious minded. Sebab tak ada manhaj. Dia tak tahu agama ni follow siapa. Dia ingat agama ni follow petua-petua orang. Tapi kita kena jelas, agama ikut Quran dan Sunnah. Ustaz, mufti ke siapa adalah penyampai Quran dan Sunnah. Ulama menyampaikan Quran dan Sunnah dan menghuraikannya. Barangkali kita tak dapat faham, mereka faham, kerana mereka membuat satu kajian yang luas. Sebab itu penting hal-hal ini untuk terus kita mempelajari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini ajak kita doa yang mustajab. Mungkin tuan-tuan akan tanya, saya ni bahasa Arab tak boleh, bolehkah doa bahasa Melayu sebelum nak bagi salam tu? Betul tak? Kata orang jawab, tuan-tuan dah tahu lah. Asalnya doa dalam solat sebolehnya doalah dengan doa-doa yang maksur. Maksur dulu, ambil yang maksur, sama dalam Quran ataupun dalam Sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umpamanya yang paling mudah semua orang tahu. Tapi orang kadang-kadang bila kita doa tu dia rasa bisa. Sebab tu dalam tawaf antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, Nabi baca tu. Hidup ni tuan-tuan, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami, datang kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, pelihara kami daripada azab neraka. Apa lagi? Dunia semua okey, akhirat pun okey, tak masuk neraka. That's all sebenarnya yang kita perlukan. Kalau kita doa itu pun baik. Mungkin kita kata tak apa, doa tu saya ada doa dah, yang lain saya tak ingat. Boleh tak saya nak tambah doa saya? Nak minta menikah tahun ni ke? Kan, minta dapat apa ke kan? Kalau dia mampu dalam bahasa Arab, dia bahasa Arab doa yang maksud. Kalau letak, dia doa dalam bahasa yang dia dah doa. Tapi dengan dia tak jadikan syiar, tak perlulah dia kuatkan suara sehingga jiran sebelah dia semayang pun tahu. Dia doa antara dia dengan Tuhan sebelum memberi salam, kerana Nabi kata summa yatakhayyaru minal kalami aw minad du'ai aw minal mas'alati masy. Kemudian pilihlah perkataan ataupun ucapan atau doa yang apa yang dia mahu, permintaan apa yang dia mahu. Maksudnya boleh doa di sisi diri dia juga, apa yang menjadi hajat antara dia dengan Allah Jalla wa Ala, sebelum seseorang memberi salam. Dan inilah tempat yang mustajab, yang ramai orang dia tertinggal. Kadang-kadang sebab tu orang kadang-kadang dia balik main cerita kita, heran no, dia orang Arab no, lepas mayang tak pernah doa pun, pasal dia tak faham konsep doa selepas salat. Doa kalau lepas salam nak bagi doa apa? Kalau dia ada doa dia boleh doa, tapi orang doa cuma kau tak nak, mungkin kau tak dengar, kerana doa yang dia lafazkan itu selepas daripada dia membaca tasyahud, sebelum dia memberi salam. Dan mudah-mudahan kita juga mengamalkan hal itu dan kita juga dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala.